Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam YouTube channel Cikgu ini. Baik, hari ini Cikgu akan menyambung tutorial berkaitan dengan langkah-langkah menjahit rompi menggunakan jahitan tangan. Baik, hari ini di dalam video ini Cikgu akan menunjukkan yang pertama bagaimana menjahit lapik lengan pada garis lubang lengan. Okey, hasil dia seperti inilah nanti. Ni. Okey, dan yang kedua cikgu akan menunjukkan bagaimana melakukan proses trim dan snip. Yang ketiga cikgu akan menunjukkan bagaimana kita nak terbalikkan rompi ini, balikkan untuk menjadi seperti ini. Okey, yang ini telah melalui proses terbalikkan. Okey, jom kita mulakan. Baik, ini adalah hasil jahitan tangan. Okey, hari tu kita dah jahit ni belah-belah pek, ni garis leher. Kita dah cantumkan dan kali ini kita nak cantum bahagian lapik lengan pada garis lubang lengan. Okey, cara dia. Okey, yang pertama sekali kita kena tengok. Okey, bahagian garis bahu. Okey, pastikan tengok bahagian garis bahu. Okey, kita kena penitikan garis bahu. Pastikan garis bahu ini yang dekat bawah sama dengan dekat bahagian atas. Kalau dah sama, barulah kita penitikan. Okey, penitikan. Seterusnya, kita penitikan dekat bahagian garis lengan ni. Ini lubang lengan ni. Okey, kita penitikan dekat bucu ni. Sama tak? Okey, dah sama. Ini kita penitikan. Okey, dan bahagian kita adjust lah. Jangan macam tu. Sebab kita kena penitikan di atas garis pemadan ataupun garis jahit. Okey, perhatikan kat belakang kena tak? Kena kan? Okey. Cukup 3 sebab rompi ni rompi mini je, tak perlu banyak-banyak sangat peniti. Okey, tapi kalau kita tak yakin, takut fabric ni dia bergerak-gerak, bolehlah penitikan banyak sikit. Okey, tapi cikgu cukup sampai, janji kita boleh, yang penting kita boleh nak jahit. Okey, seterusnya kita buat yang bahagian ni pula. Okey, kita temukan bahagian tepi. Apabila kita selesai penitikan semua ni, kita akan mula menjahit daripada sini ke sini ataupun sini ke sini. Okey, tak kisah yang mana-mana, yang penting kita mulakan daripada sini. Okey, jom kita menjahit. Baik, alatan yang sama yang kita perlukan adalah satu lembar benang. Okey, warna yang bersesuaian lah dengan warna fabric. Cikgu guna warna yang agak kontras supaya mudah menunjukkan garisan ni kepada pelajar lah, supaya mudah nampak. Okey, dan juga kita kena ada jarum. Okey, jom kita mulakan proses menjahit tangan menggunakan jahitan kia. Okey, kita mulakan daripada sini. Okey, kita mulakan jahitan kita dengan jahitan kia. Okey, kita kena ulang. Kita tak perlu simpul pun benang ni kan. Tak perlu simpul sebab jahitan kia ni dah cukup kukuh. 1 2. Nak kukuh boleh 3. Okey, boleh 3. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi kita mulakan jahitan. Jahit di atas garis pemadan. Okay, bukan lisu pemadan lisu pemadan tu lain, ni garis pemadan. Okey, yang kita dah pindahkan tanda polar itu kan. Jadi kita jahitlah. Okey, cabut jarum peniti. Ulang semula proses yang sama, proses menjahit kia ni. Okey, sampai habis.
Okey, proses yang sama. Okey, jadi jahitlah daripada sini, okey, sini sampai ujung. Okey, kita jahit dulu. Jom. Baik, apabila dah hampir dekat kelim bahu ni, pastikan dekat bahagian belakang ni pun mesti terbuka ya, jangan dia jadi macam ni. Okey, dia terlipat macam ni, tak boleh. Kita kena pastikan dia betul-betul terbuka. Okey, jadi kita kena jahit betul-betul kelim ni sekali. Jahit dengan kemas. Mesti kat belakang pun mesti dijahit sekali. Okay, dia pastikan kelim tu terbuka. Okay, pastikan kelim terbuka dan kita teruskan jahitan. Kita teruskan jahitan sampai habis. Jahit dulu. Okey, kita dah hampir sampai kepada penghujung jahitan. Okey, cabut jorong peniti. Jadi kita kena jahit sampai hujung lah. Okey, jadi dekat ujung ni kita kena matikan dengan jahitan kia yang berulang. Okey, 1, 2. Okey, 2 dah cukup, tapi nak kukuhkan kita boleh buat 3. Okey, dah selesai. Gunting. Dekat sini pun kita gunting. Tadi kita dah buat, kita gunting. Okey, dah selesai. Kita dah selesai menjahit lapik lengan ni pada garis lubang lengan. Okey, kan? Dah selesai. Jadi kita buat untuk yang sebelah ni pula. Okey, sebelah ni pula ulang proses yang sama. Okey, so jangan lupa proses yang sama kita ulang. Kita kena penitikan terlebih dahulu. Penitikan bahagian bahu, pastikan kan garisan bahu ni bertemu dengan garisan bahu dekat bahagian atas. Kemudian kita kena penitikan bahagian ini. Pastikan sama. Okey, kemudian bahagian keruk. Okay, nak menjahit ni sebenarnya dia kena ada teknik dia. Okey, jari jemari kita ni pun memainkan peranan yang penting lah. Okey, cara kita pegang semua memainkan peranan yang sangat penting. Okey, kita tegangkan waktu kita jahit ni, kita kena pastikan fabric kita ni dia tegang. Contoh tengok cikgu buat. Cikgu kena pastikan okey, bahagian ni kan yang cikgu nak jahit ni dia mesti tegang macam tu. Tu dia punya salah satu tips dia lah. Okey, ulang. Jari belakang pun kena mainkan peranan ni. Jari belakang tolak. Okey. Macam tu.
Okey, lepas tu kalau kita nak guna benang pun, pastikan kalau kita nak memulakan jahitan tu, benang tu biarlah panjang dia tu agak-agak cukup lah, kita kena agak dia cukup-cukup untuk menyelesaikan satu tugasan ni. Macam cikgu, yang ini benang cikgu guna ni, cikgu dah agak-agak untuk buat nak cantum bahagian lapik lengan dengan lubang lengan ni, ngam je macam tu. Okey, jadi kita tak adalah masalah nak mulakan semula jahitan kan, lancar je lah proses tu. Jadi kita kena rancang dengan baik lah. Okey, jadi kita habiskan jahitan ni. Okey, habiskan jahitan daripada sini sampai dekat bahagian hujung. Jomlah kita menjahit dulu. Hampir sampai dekat bahagian bahu. Okay, memang menjahit ni memerlukan kesabaran, tapi itulah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Jadi kita kena pastikan lah apa juga yang kita buat tu adalah satu hasil kerja yang kita memang nak. Itulah hasil kerja kita. Kalau kita buat kemas, kita dapatlah hasil kemas kan. Kalau kita buat ala kadar, kita dapatlah hasil ala kadar kan. Kalau yang dekat claim ni, make sure make sure dia mesti terbuka. Ini pastikan claim terbuka. Okay, sebab kalau claim tak terbuka nanti, dia akan memberi kesan kepada kekemasan lah. Dia akan jadi tebal nanti. Bila kita terbalikkan rompi ni dekat bahu tu, nanti dia akan ada kawasan yang tebal. Jadi bila tebal tak sekata tu, maknanya kualiti kerja kita tu kurang kemas lah. Okay. Macam kita kena buat kerja biar kemas. Okay, kalau orang jahit baju kita pun, kalau tak cantik pun, kita pun bising kan. Ukuran tak sama dengan badan kita ke kan, kita pun bising. Jadi ini adalah latihan untuk kita lah. Okay, jahitan untuk kita buat hasilkan kerja yang kemas, bukan kerja yang ala kadar lah. Okay. Hasil kerja ni adalah menggambarkan diri kita. Okey, jadi kita teruskanlah menjahit sampai sini sampai ni dah habis dah. Okey, kegigihan ni, kegigihan menjahit. Kita akan rasa puas hati kalau kita buat kerja dengan kemas. Okey, kegigihan kita, hasil kita tu nanti tu kita akan rasa macam, wah, bestnya, tak sangka saya ni boleh menjahit. Macam tu lah kan. Okey, dan hampir sampai. Kita cabut dulu jarum peniti. Okey, so sampai hujung seperti biasa kita matikan dengan jahitan kia yang kita ulang untuk 1, 2. Cikgu suka ketat-ketat yang kukuh, itulah. Okey, dah selesai. Jadi kita pun gunting selesai jahitan kita. Okey, cabut semua peniti yang ada. Peniti. Okey, dah selesai. Okey, kita dah selesai menjahit ni lapik lengan. Lapik lengan pada garis lubang lengan. Ini lapik lengan pada garis lubang lengan. Okey, dah selesai. Okey, baik, proses seterusnya adalah proses trim dan snip. Okey, trim ni maknanya kita gunting. Okey, tepi-tepi basi jahitan ni, basi ni. Okey, supaya apabila kita terbalikkan nanti rompi ini, dia akan kelihatan kemas dan elok kejadiannya. Kalau kita tak trim nanti dia tebal kat sini. Lagi-lagi kalau dekat bahagian yang keruk ni, yang lengkung macam ni, kita kena melalui proses snip. Okey, jadi kita buat trim terlebih dahulu. Okey, trim ni kita kena mulakan, tak kisahlah kita nak mula daripada sini boleh, sebelah sini pun boleh. Okey, yang pasti trim ni kita nak menggunting basi ni kepada separuh daripada ini. Okey, jadi kita gunting terlebih dahululah.
Okey, pastikan jangan gunting separuh daripada saiz belasi. Okey, kita gunting dia. Okey, berhati-hati ketika menggunting sebab takut nanti kita tergunting pula jahitan yang telah kita buat, ataupun kita tergunting fabric dekat bahagian bawah pula kan. Kita terleka. Okey, jadi kita kena pastikan betul-betul. Trim dia, gunting dia. Okey, dekat bahagian ni memang dia agak keras sedikit lah kalau kita nak gunting sebab dia tebal kan, fabric tu dia tebal. Okey, gunting dari separuh. Okay. Nak menggunting mesti kena pastikan gunting yang tajam lah kan. Kalau tak tajam nanti memang agak sukar lah kita nak gunting. Okay, lepas tu nanti kesan gunting tu tak cantik, jadi tak kemas lah. Okay. Okay. Kemudian kita buat yang dekat bahagian ni, bahagian ni, lubang lengan ni pula. Okey, sama juga kita trim kan sampai separuh. Okey. Okey, dah selesai trim. Okey, ada dua bahagian yang kita kena trim lah. Dekat bahagian garis leher ni, daripada lapik ni, garis leher, dan juga bahagian lubang lengan ni. Okey, kita kena trim. Okey, selepas proses trim, okey, yang ini pun kita kena pentingkan bahagian dalam ni. Ni. Okey, yang atas ni saja kita potong. Trimkan. Atas. Okey, ini pun atas sahaja. Atas sahaja atas trim. Bahagian atas sahaja. Atas ni sahaja jangan dua-dua gunting pula. Okey, bahagian atas sahaja. Berhati-hati. Okey, seterusnya adalah proses snip. Okey. Snip. Tujuan snip ni adalah memberi kelonggaran apabila kita terbalikkan, terutamanya dekat bahagian yang berlengkung ni. Kalau kita terbalikkan nanti dia tak akan jadi elok macam ni. Dia tak akan jadi elok macam ni. Sebab dia tegang bila diterbalikkan. Jadi sebab tu kita kena melakukan proses snip. Okey, jadi perhatikan betul-betul bahagian yang cikgu snip dekat bucu ni. Kemudian kita ada bucu satu lagi ni. Okey, kita snipkan dia. Berhati-hati jangan kena garisan tu pula. Okey, garisan kita dah jahit tu. Okey, dah. Kemudian kita buat snip. Okey, snip ni ada dua cara lah. Sama ada kita buat macam ni saja, jarak dia dalam 1 cm lah. Mudahkan pelajar, cikgu bagi 1 cm. Okey, menggunting secara menegak. Okey, kita boleh buat macam ni. Dan ada satu cara lagi, kita boleh buat macam ni. Okey, kita gunting macam bentuk V. Okey, bentuk V. Okey, V macam ni. Jadi waktu proses snip ini, pastikan betul-betul pelajar jangan sampai terkena garisan jahitan kita. Sebab kalau tergunting nanti, dia jahitan kita akan terbuka lah. Okey, jadi berhati-hati. Macam tu. Ada pilihan lah. Okey, kalau pelajar buat macam ni, okey, kita punya garisan ni bila kita terbalikkan nanti dia akan jadi lebih kemas lah. Okey, berbanding kita buat macam ni. Okey, alat yang cikgu gunakan ni, okey, namanya snipper. Okey, ini adalah salah satu fungsi snipper lah.
Okey, sebab dia dah menyenangkan kita untuk, namanya pun snip kan, sniper. Okey, so senang. Tapi kalau pelajar tak ada sniper ni, boleh guna gunting saja macam cikgu tunjuk tadi. Jadi kita kena snip bahagian ni. Okey, kita kena snip bahagian ni sampai, terutamanya bahagian yang melengkung ni. Okey, sampai habis. So jarak di antara satu snip dengan snip yang lain tu dalam 1 cm je. Okey, saya tak ada sniper lah cikgu. Okey, boleh gunting, boleh kan, gunting boleh. Tapi itulah, kena berhati-hati jangan sampai terkena garisan yang kita dah jahit. Okey, dah selesai. Dah selesai bahagian leher. Kita buat yang bahagian lengan ni pula. Okey, lubang lengan ni pula. Okey, lubang lengan ni kita potong sikit ni. Okey, mulakan. Okey, nak buat ni kena pastikan jangan ada sampai tertindih-tindih macam ni kan. Kena pastikan betul-betul ruang kita bekerja tu selamatlah untuk tak tergunting fabrik dekat bawah kan. Okey. Okey, so lakukanlah proses trim ni sampai habis. Jadi teruskanlah sampai sini dan juga buat yang sebelah lagi. Proses trim sebelah ni. Okey. Okey, ni dah selesai cikgu trim dan snip dan yang akhir sekali. Okey, yang ni cikgu tak trim lagi. Kita mulakan proses trim terlebih dahulu. Okey. Kita boleh melakukan proses trim ni, kita nak buat sekaligus trim ataupun kita dah buat trim dan snip bahagian yang lain kan, bahagian lain, dan buat pula bahagian yang satu lagi. Okey, pulang. Okey, jadi kita melalui proses trim. Okey, jadi kita mulakan proses snip. Okey, pastikan ni betul-betul rata, tak nak ada nanti kain terletak dekat bahagian bawah kan, tergunting pula kita punya kain. Okey, so kita buat proses snip. Kenapa perlu snip cikgu? Sebab kita nak berikan kelonggaran apabila kita terbalikkan rompi kita nanti. Okey, sikit lagi. Okey, dah selesai. Okey, dah selesai. Kita melakukan proses trim. Baik. Dah selesai. Cikgu tunjukkan cara kita melakukan proses trim dan snip. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak terbalikkan rompi ini. Okey, perhatikan betul-betul nak terbalikkan dia sehingga dia jadi macam ni. Macam mana nak jadi macam ni cikgu? Okey, cikgu akan tunjukkan cara-caranya. Okey, caranya macam mana? Okey, pastikan rompi kita ni dalam kedudukan ini. Bahagian belakang, bahagian depan ni. Macam ni kan? Okey, so cara dia, kita main, kita guna ibu jari kita dengan jari telunjuk, masukkan dekat bahagian bahu ni. Ni, jari telunjuk kita masuk, lepas tu masukkan ibu jari kita sekali. Macam ni lah keadaannya. Macam ni. Okey, masukkan. Okey, bila dah masuk dalam ni, masukkan sedalam yang mungkin. Okey, bila dah masuk macam ni, okey, mana jari telunjuk kita? Ni jari telunjuk kan? Okey, kita tekan dekat jari telunjuk, lepas tu kita cubit. Cubit-cubit manja gitu. Cubit. Lepas dah cubit, pegang dekat bawah ni. Kan? Okey, tarik tangan kita sambil tolak macam tu. Sekali lagi. Okey, masuk jari telunjuk. Letak, cubit. Okey, ni pegang. Tolak ke depan. Ni sambil tarik ke belakang. Okey, jadi kita bawalah benda ni keluar. Okey, keluar. Keluarkan dia. Terbalikkan dia. Okey, kita terbalikkan dia.
Okey, tekan betul-betul. Sebab dia kecil kan, jadi kita kena bawa dia keluar lah. Korek lagi, pastikan ada lubang, korek lagi. Alhamdulillah dah terbalik. Okey, so dah terbalik kan. Okey, dah terbalik macam ni, dapat macam ni dah. Bila dapat macam ni, kat bawah ni macam mana nak buat ni cikgu? Untuk bahagian bawah ni, okey, pelajar kena trim dia macam ni. Okey, supaya bila kita terbalikkan nanti dia akan dia tak kembung lah. Jadi cara dia, kita masukkan ibu jari semula. Okey, tekan ke bawah ni dan kita pusingkan dia. Dan kita perhatikan dekat sini dia akan jadi tajam. Sebab kain tu dia tak bergumpal dekat sini, dia tak banyak kain dekat sini. Okey, sebelah pula. Ni sebelah pun kita kena terbalikkan dia. Okey, proses yang sama. Masukkan jari kita ni, jari cubit-cubit ni. Kita masukkan jari telunjuk, ibu jari. Okey, ngam-ngam. Tekan. Mana nak cubit ni? Cubit. Pegang sini. Okey, tolak, tarik. Okey, jadi kita keluarkanlah benda ni. Okey, keluarkan ni, bawa dia keluar. Cocok dulu ke dalam ni. Dia ada lubang ni kan, jadi kita kena keluarkan kain yang ada. Bawa keluar, tarik dia. Okey, tarik sampai keluar. Okey, dah terkeluar dah. Okey, dah jadi macam ni dah kan. Kita dah terbalikkan dia. Okey, so ni macam mana ni cikgu kan? Okey, jadi kita kena trim. Macamlah, senang pelajar nak. Okey, kita kena trim dia. Okey, jadi masukkan ibu jari. Okey, lipat. Tekan sini boleh, lipat ni. Okey, dan pusingkan dia. Okey, dah selesai. Okay, jadi kita akan dapat bucu yang tajam kalau kita dah trim. Okay, jadi nanti semua ni kita kena gosok lah. Okay, kita kena gosok terlebih dahulu. Okay, gosok terlebih dahulu sebelum kita mencantum bahagian kelem rusuk. Sebab bila kita dah cantum nanti, baru kita nak streka, kita nak tekan, nanti agak sukar lah. Sebab apa? Bayangkan kalau macam ni kan, macam ni cikgu dah cantum, nanti pelajar nak gosok kan susah sebab dia dah cantum. Ni dah cantum, lepas tu nak gosok sengit-sengit macam ni kan. Jadi kita tekan terlebih dahulu sebelum kita menjahit kelem rusuk. Okay, jadi pastikan dulu pelajar buat macam ni. Okay, tekan dia betul-betul, pastikan jahitan tu okay, betul-betul macam ni. So kita penitikan untuk proses kita nak tekan supaya tak lari lah, tak lari kan. Tengok macam ni. Okay, kalau tengok ni dia macam kembang macam ni kan. Okay, kita boleh guna jari kita, kita picit-picit dia sikit, kita luruskan dia guna jari ni. Okay, kemudian kita penitikan. Kita penitikan untuk memudahkan kita gosok nanti. Okay, ini adalah cadangan cikgu lah untuk memudahkan pelajar. Okay, dekat bahagian ni pula. Okay, bahagian sebelah pula. Okay, pastikan dia macam ni. Kemudian kita penitikan.
supaya senang kita nak gosok nanti. Tengok. Ni boleh matikan dia macam tu. Guna jari-jari kita dulu, sebab jari kita ni pun ada haba kan. Panas. Okey, kita matikan supaya senang kita nak menekan nanti. Bahagian ni agak tebal kan sebab dia dekat bahagian bahu. Okey, tak ada masalah. Kita penitikan. Okey, jadi kita penitikan dulu sebelum kita tekan. Okey, kita penitikan terlebih dahulu semua ni. Okey, semua daripada sini kita penitikan, semakkan peniti. Ni pun kita semakkan supaya senang kita nak gosok nanti. Okey, yang sini. Okay, kita buat dulu penitikan semua dulu. Okey, so dah selesai kita penitikan semua dekat bahagian garis lengan ni, lubang lengan, lepas tu garis leher dan juga ni. Okey, so proses seterusnya adalah jom kita menekan. Jom menekan. Baik, kita mulakan proses menekan. Okey, pastikan tekan dekat bahagian yang telah kita penitikan tadi. Okey, tekan, biar sekejap. Okey, tekan, biar sekejap. Okey, sebab proses menekan namanya menekan kan. Okey, kita tekan bahagian yang telah kita penitikan tadi. Kemudian dekat bahagian garis leher tekan sekejap. Okey, kita biar sekejap, kita angkat dan angkat. Okey, kemudian bahagian sebelah lagi. Okey, gosok dulu dia, lepas tu kita tekan. Macam tu. Jadi kita boleh cabutlah jarum peniti kita ni. Okey, boleh cabut. Tengok kat bahagian lain ni pula. Okey, kita tekan, kita gosok dulu, kemudian kita tekan buat seketika. Okey, bila kita tekan, jadi jahitan tu dia akan mati macam tu lah. Okey, dekat bahagian bawah ni kena berhati-hatilah sebab dia bahagian melengkung kan. Okey, tengok betul, perhatikan. Okey, tekan seketika. Okey, dah elok kejadiannya. Kita boleh buka lah jarum peniti kita ni. Okey, jadi teruskan. Sekejap, tekan guna hujung ekor saja. Tekan sikit, tekan. Belakang ni. Tekan dia.
dekat bahagian bawah ni cikgu nak bagi tahu pelajar dulu siap-siap. Okey, dekat bahagian bawah ni kan ada garisan. Okey. Jadi kita boleh sebenarnya lipatkan dia. Okey, dan kita iron terus. Kita tekan terus. Sebab ni nanti kita nak buat penyudah tepi. Alang-alang kita nak gosok dia kan. Okey. Boleh. Sebelah lagi kita buat. Ni ada garisan. Okey. Kita gosoklah dia siap-siap. Kelepek ni kan, kita nak buat kelepek nanti. Senang kalau nak satu kali kerja kan. Gosoklah siap-siap. Tapi guna jarum peniti lah, senang. Ini jarum penitikan dia. Okey, so bila kita dah terbalikkan tadi, kita kena tekan di sebelah luar ni pula. Rompi kita tu nampak kemas. Okey. Dah. Ini dah selesai kita menekan. Kan? Nampak kejadiannya. Ni kita dah tekan. Okey, dah tajam dah. Okey. Jadi seterusnya adalah kita kena membuat nak jahit tali merosot ni pula.